Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini sekali lagi kita bersiaran langsung dari Jom Sate KL. Malam ni kita daripada Jom Sate KL untuk membincangkan isu-isu semasa negara dan beberapa perkembangan terkini menjelang The Judgment Day for Muhyiddin Yassin pada 26 hari bulan ini, selepas selesai sesi soal jawab bersama Menteri 23, 24, 25, 26 ini insya-Allah dijangka pengundian untuk belanjawan 2021 bakal diadakan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan sahabat saya. Assalamualaikum Datuk. Ya. Datuk, Assalamualaikum. tinggal 5 hari lagi pengundian dasar belanjawan ni. Apa alternatif yang ada pada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk dilamatkannya dari undi percaya ataupun undi tak percaya? Okey, laporan risikan malam ni saya nak beritahu sedikit laporan risikan. Laporan risikan kita mendapati bahawa daripada 114 orang ahli Parlimen Perikatan Nasional yang telah menyokong untuk Tan Sri Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri sekitar bulan 2 tahun ni, hari ini cuma tinggal 89. 89 orang saja ahli Parlimen Perikatan Nasional yang masih lagi bersama dengan Tan Sri Muhyiddin. Jadi saya membayangkan bahawa Muhyiddin hari ini untuk memastikan bahawa beliau memenangi pengundian untuk belanjawan 2021 ini, maka beliau akan meminta nyawa daripada bos dia, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan jangan terkejut tuan-tuan, daripada laporan yang saya terima daripada C5 punya perancangan tuan-tuan, C5 ni ialah mereka yang sebenarnya memerintah negara kita ni. C5 ni presidennya ataupun Perdana Menterinya Muhyiddin, timbalan Perdana Menterinya Azmin Ali, Susah-Agung dia Hamzah Zainuddin, Bendahari Agung dia Hishamuddin Tun Hussein, dan tuan-tuan ketua perangannya tidak lain tidak bukan Anwar Musa. Begitu juga ada beberapa sahabat daripada PAS seperti Taqiyuddin Hassan yang menentukan hala tuju negara hari ini, ke mana nak dibawanya. Jadi mereka ni saudara merancang untuk memastikan bahawa ada tekanan, ada pujukan, ada rayuan, ada dalam bentuk suapan kepada 15 ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional yang tidak menyokong Muhyiddin Yassin hari ini. Siapa 15 ini tuan-tuan tunggu je, tuan-tuan tunggu je. Saya tak boleh sebut. Tetapi maklumat yang saya terima, fokus mereka akan buat apa saja untuk memastikan 15 orang ini akan menyokong belanjawan 2021. Dan untuk cover ni saudara, kalau sekiranya mereka tidak boleh dapat ke semua 15 ini, Tan Sri Muhyiddin sudah pun berhubung dengan Tun Dr. Mahathir untuk mendapatkan 6 tolak 1, 5 daripada Parti Pejuang, dan lagi 9 tuan-tuan, lagi 9 dah tolak 1 juga daripada Warisan, sebab Liu Vikiong bukan yang mati tu, yang Batu Sapi, yang timbalan Menteri Pertahanan, Batu Sapi Parlimen lah. Bukan. Itu PKR. Itu DAP. Okey. Jadi itu pun kalau misalnya benda tu betul-betul berlaku, maka mereka
akan kalah tipis. Akan kalah tipis. Jadi Azmin Ali juga diatur untuk menarik lagi 4 ahli parlimen daripada PKR. Akan menarik 4 ahli parlimen daripada PKR. Maka keadaan boleh jadi berbolak-balik tuan-tuan. Berbolak-balik. Cuma sekiranya pejuang dan juga warisan mengambil keputusan untuk menyokong Muhyiddin Yassin, maka ada perkara yang mungkin akan dikorbankan. Antaranya mungkin jawatan Ketua Menteri Sabah akan diberikan kepada warisan semula. Dan ini akan menyebabkan pilihan raya negeri Sabah yang berlaku baru-baru ini sia-sia belaka. Hanya menjadi tempat peningkatan COVID dalam negara ini. Segala pilihan raya yang dilalui akhirnya untuk mengangkat Shafie Apdal kembali sebagai Ketua Menteri Sabah. Jadi itu perkembangan terkini tuan-tuan, dan mereka hari ini sedang menyerang 15 orang MP UMNO yang diyakini tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, silakan. Blogger terkenal tanah air kita, Raja Petra Kamarudin, ada mengatakan bahawa pemimpin UMNO yang menyerang Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Boleh ke? Okey, ini bukan kali pertama ada idea-idea yang mengatakan kita kena pilih di antara Muhyiddin atau Anwar. Dulu sama juga. Siapa yang menentang Mahathir dianggap menyokong Anwar Ibrahim. Ini satu pendapat yang bagi saya sangat dangkal lah. Sangat dangkal. Untuk makluman tuan-tuan, daripada Anwar jadi Perdana Menteri ni, lebih baiklah Muhyiddin ni jadi Perdana Menteri. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Muhyiddin ni bodoh. Tuan-tuan. Tak cerdik. Jadi segala kerosakan yang dia bawa ni akan membantu UMNO menjadi lebih kuat. Bila kita menentang Muhyiddin. Kalau kita bersekongkol dengan Muhyiddin, macam apa yang Anwar Musa buat, jadi kita akan lingkup sekali dengan Muhyiddin. Tapi Anwar ni masalah dia itulah dia, nafsu dia. Masalah dia dengan Muhyiddin suka bini orang, tapi Anwar ni dia suka punggung orang, laki-laki. Yang ni masalah. Tetapi selain daripada masalah ni tuan-tuan, dia ni populis. Populis. Maknanya kalau Anwar lah jadi Perdana Menteri, rakyat minta yang moratorium wajib ataupun automatik kepada semua, dia akan bagi. Sebab dia akan buat apa saja untuk menaikkan imej dia di mata rakyat. Dia populis. Begitu juga dengan permohonan rakyat untuk mengeluarkan duit KWSP akaun 1. Dia pun akan bagi. Dia tetap akan bagi. Jadi lebih baiklah Muhyiddin yang bengap ni jadi Perdana Menteri kita, senang kita nak gulingkan, daripada kalau tiba-tiba Anwar menjadi Perdana Menteri tuan-tuan. Jadi saya tak berapa setuju dengan Raja Petra ni lah. Raja Petra ni sahabat kita, kan? Hak dia untuk mempertahankan PAS, ini kita kena faham. Mungkinlah ada di kalangan kita ni melampau sangat serang PAS. Saya nak beritahu, kalau kita nak serang PAS ni, kita jangan serang parti dia. Sebab rata-rata kepimpinan PAS di peringkat bawahan ni semua sekali okey. Cuma ada beberapa orang macam At-Takiri, macam Taqiyuddin, macam Menteri Besar Terengganu, yang dah rapat dengan Azmin Ali, dah rapat dengan Hamzah Zainuddin, geng-geng Publica ni, yang sebahagiannya merupakan kelompok C5 ni. Mereka ni memang bermasalah dan akan merosakkan PAS macam mana Anwar Musa merosakkan UMNO. Ini kita kena faham. Tapi jangan sekali-sekali kita attack PAS. Saya juga tak nafikan, saya dah tengok kenyataan Raja Petra. Memang dia ada benda yang dia ada fact. Contohnya dia kata kepimpinan PAS dulu ketika Datuk Seri Najib diserang, kepimpinan PAS menyokong Datuk Seri Najib. Ini kita tidak nafikan. Kena faham juga.
bahawa semenjak berlakunya banjir tahun 2014, bila mana Datuk Seri Najib menghulurkan tangan, dia betul-betul berbeza dengan Tun Mahathir. Tun Mahathir ni dulu dia dah buat highway, dia buat highway ke Pantai Timur. Tiba-tiba bila kalah di Terengganu, dia hentikan. Dulu bila kalah di Pantai Timur, dia hentikan. Dan kemudian perkara ini disambung semula oleh Pak Lah dan akhirnya disambung oleh Datuk Seri Najib. Tapi Datuk Seri Najib dia tak mengamalkan dendam macam tu. Bila rakyat Kelantan berhadapan dengan musibah banjir 2014, dia beri bantuan. Ada yang diberikan kepada JPP, Jabatan Pembangunan Negeri, Jawatankuasa Pembangunan Negeri. Ada yang diberikan kepada Kerajaan Kelantan secara terus. Ada diberikan kepada Jabatan Pertahanan Awam, ada yang diberikan melalui MKN, kan? So orang PAS ketika tu dia mula berbaik dengan Datuk Seri Najib. Itu sebab bila Datuk Seri Najib menghulurkan kerjasama dalam memperjuangkan nasib rakyat Rohingya yang dizalimi oleh junta Myanmar, ketika kita mengadakan perhimpunan bagi membantah Baitul Muqaddis diiktiraf oleh Amerika Syarikat sebagai ibu negeri Israel. Jadi pada ketika itu kita mendapat kerjasama dengan PAS. Sebab apa? Sebab PAS lebih bersedia bekerjasama dengan UMNO di zaman tersebut. Dan memang betul lah Raja Petra memainkan peranan backup kita. Tapi nak kata orang UMNO tak membantu, tak betul lah. Saya, Tun Faisal, orang kanan, Anwar Musa, kan. Begitu juga ramai lagi lah ketua-ketua UMNO bahagian mengatur perjumpaan di peringkat-peringkat bahagian. Kita bagi penjelasan. Sebelum kita nak jelaskan pada rakyat, kita jelaskan pada orang kita sendiri. Cuma isu ni sukar difahami. Kerana nak faham isu 1MDB, isu GST, dia memakan masa yang begitu lama dan ianya terlalu teknikal. Dan inilah isu yang memudahkan, yang paling mudah dimanipulate oleh pembangkang untuk menjatuhkan kita. Tapi tak bermakna bahawa tak ada orang UMNO yang mempertahankan Najib. Ada. Ada. Okey, Datuk. Dulu kita selalu kata Muhyiddin Yassin dan Bersatu bully UMNO. Jawatan menteri yang tak penting semua dia bagi pada UMNO. Betul kan? Betul, Datuk. Dan adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin ada offer pada Anwar Musa dan Syahidan Kasim untuk jawatan-jawatan penting dalam kabinet? Mereka dua ni saya dapati beria hendak ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO menyokong belanjawan ni. Okey, pertama sekali dia ceritanya panjang Kita pendekkan tu. Cuma saya pendekkan. Pertama, macam saya sebut hari kemarin, bahawa Syahidan Anwar Musa ni dia ada kes. Satu kes cabul, satu lagi kes rasuah dimarah lah. Yang keduanya, hari ni kena ingat bahawa di bawah kerajaan Muhyiddin Yassin ni, Anwar Musa masih berpeluang untuk memainkan peranan sebagai orang yang penting, kerana dia Setiausaha Agung BN. Dan dalam masa yang sama, selagi kerajaan ini masih kukuh, masih ada, maka sudah pastilah dia akan kekal menjadi menteri. Seperti mana yang ada pihak seperti Datuk Nur Jazlan, Ketua Bahagian Pulai, mengatakan bahawa politik Anwar Musa dah mati. Betul lah, macam saya sebut sebelum ni, dia dah tak diterima oleh kepimpinan UMNO itu sendiri. Dia dah ditolak oleh akar umbi UMNO ketika bertanding pemilihan. Dia diberi nyawa oleh Datuk Seri Zahid untuk menjadi Setiausaha Agung. Dan dia juga dinamakan oleh Datuk Zahid sebagai calon menteri daripada UMNO. Dan inilah masanya. Maknanya jatuh je Muhyiddin, berakhirlah
kerja politik dia. Ini bacaan saya. Saya tak fikir kerajaan baru yang naik selepas Muhyiddin, kalau ditunjangi oleh UMNO, saya tak fikir dia akan berada di dalam kabinet. Jadi kalau tindak tanduk dia umpama jurucakap kepada Muhyiddin, kita kena faham. Itulah keadaan Anwar Musa hari ini. Tapi kalau dia ditawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri, memang ada. Memang ada. Tetapi kebarangkalian untuk lepas tu, Hishamuddin lebih mudah lepas berbanding dengan Anwar Musa. Jadi tak berapa sangatlah. Memang ada nama dia disenaraikan sebab Muhyiddin ni dia tak nak timbalan Perdana Menteri yang boleh stand up. Dia nak timbalan yang boleh dengar cakap dia. Kan? Macam Muhyiddin kata, macam Anwar Musa kata bahawa Muhyiddin mempunyai prerogatif untuk memilih siapa menteri dia, siapa timbalan. Tak betul. Zaman BN memerintah, betul. Seorang Perdana Menteri mempunyai budi bicara dia sendiri untuk memilih siapa timbalan dia, siapa menteri-menteri dia. Tetapi apabila buat kali pertama dalam sejarah, kita membentuk kerajaan campuran. Bukan saya kata UMNO, tetapi Pakatan Harapan. Bila Pakatan Harapan membentuk kerajaan campuran, Pakatan Harapan itu sendiri tak boleh Perdana Menteri dia, maknanya Tuan Dr. Mahathir, tak boleh memilih kabinet dia sesuka hati. Boleh tak dia pilih orang bersatu menjadi Menteri Kewangan? Tak boleh. Betul tak? Boleh tak dia letak orang bersatu lebih ramai daripada DAP? Tak boleh. Boleh tak dia letak orang bersatu lebih ramai daripada PKR? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab mereka berada at par. Bukan nak kata apa lah, malah bersatu tu begitu kecil. Tapi kenapa di dalam kerjasama baru PPBM dengan UMNO, dia boleh diktit? Sebab UMNO berjiwa besar demi nak menyelamatkan Islam, menyelamatkan Melayu. Seperti mana yang Raja Petra cakap, PAS nak menyelamatkan Islam, menyelamatkan Melayu. Maka UMNO sanggup serahkan kursi Perdana Menteri itu bagi kat Muhyiddin. Menteri-menteri cabuk, seperti mana yang tadi sahabat kita sebut. Menteri, kedudukan kursi yang bagus, semua dapat kat bersatu. Tapi yang cabuk-cabuk dapat dekat PAS dengan UMNO. Kalau Anwar Musa kata kenapa tak komplain daripada awal, saya nak beritahu, saya bersuara daripada sebelum mereka bekerjasama, dan selepas pembentukan kabinet pun kita tak pernah berhenti mengkritik. Ini ada rekod, boleh buka balik saya punya YouTube, boleh buka balik Facebook. Memang ada rekod. Jadi tak betul kalau kata UMNO tak pernah komplain sebelum ni. Tapi sekarang lepas 8 bulan baru nak komplain. Sebenarnya yang tak komplain ialah Anwar Musa. Kenapa Anwar Musa tak komplain? Sebab kabinet Malaysia ini yang menentukan dia Anwar Musa, Taqiyuddin, Hamzah Zainuddin dan Ainun. Ainun ni bekas Tuan Akhbar kepada apa dipanggil? Tan Sri Muhyiddin. Sekarang Setiausaha Sulit. Dia macam Mahathir ni dia ada Datuk Badariah. Ainun ni powerful. Okey Datuk. Ini berkenaan KWSP. Ya, KWSP. Ini berkenaan masalah rakyat dah. Rasanya. Kenapa KWSP perlu carikan aset untuk membiayai pengeluaran akaun nombor 1? Bukankah KWSP ada reserve tunai? Ya. Untuk sebarang kontingensi. Tak, itu sebabnya. Sebab bila dia menerima arahan daripada Muhyiddin untuk pastikan bahawa dia punya kenyataan yang keluar mesti align dengan rancangan Muhyiddin untuk tidak memberikan pencarum KWSP keluar, maka bila dia buat kenyataan-kenyataan bodoh sebegini, dia nak buat macam mana kan? Mamat yang CEO ni pun dilantik oleh DAP dulu. So what do you expect? So bila dia keluarkan kenyataan, dia tak sedar bila dia mengatakan bahawa kita perlu cairkan aset bagi membolehkan kita
membayar. Ini masa tu dia baru merancang nak bagi RM500 sebulan. RM500 sebulan selama 12 bulan kepada pencarum yang kehilangan pekerjaan. So, amount yang terlibat begitu kecil. Begitu kecil. Amount yang terlibat begitu kecil. Amount yang kita minta suruh dikeluarkan ini lebih kurang 4.8%. Tapi kita bukan minta dia keluarkan sepenuhnya. Dan orang yang akan keluarkan bukan sampai 4.8% jumlah daripada nilai aset KWSP. Baru nak laksanakan yang kecil ini pun mereka terpaksa menjual aset. Jadi secara tak langsung hari ini alhamdulillah rakyat Malaysia tahu bahawa DAP telah meletakkan orang yang salah sebagai CEO. Kerana hanya CEO yang bodoh saja untuk membayar wang caruman sebanyak 12 bulan RM500 ni hingga terpaksa mengeluarkan aset. Apa ada dalam kepala kita? Dalam kepala kita, CEO bengap ini telah melaburkan semua duit KWSP termasuk reserve yang tak sepatutnya dilaburkan. Jadi hari ini dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh CEO KWSP ni memang wajiblah bila tukar kerajaan lepas 26 hari bulan pengundian ni memang wajib kita tukar sekali CEO KWSP. Bengap, tak boleh. Dia yang sendiri buka cerita bahawa diorang ni laburkan semua duit pencarum. Tak tinggalkan sikit pun. Tak kata jadi satu kesalahan, Datuk? Dia sebenarnya kalau you buat management, you kena manage betul-betul. Dan you kena sedar bahawa you kena ada spare, kena reservekan sedikit sekiranya pencarum nak mengeluarkannya. Terutama dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Bukankah memang dah ada certain proportion dia orang boleh... Memang kena ada certain proportion. Tetapi kena faham bahawa jumlah yang kita minta ni pun kecil. Value dia around 4.8% daripada total 900 billion equity KWSP. Tapi kalau nak melaksanakan yang pertama yang diorang tawarkan RM500 sebulan kali dengan 12 bulan dan jumlah yang terlibat lebih kurang 2 juta. Persoalan dia hari ni bila dia kata jumlah yang terlibat 2 juta, dia memberi angka palsu. Adakah dia mengatakan bahawa 2 juta orang telah dibuang kerja semenjak bulan 3? Ni kena faham ni. Apa yang di-reveal oleh CEO KWSP ni very dangerous. Maknanya teruk betul di bawah pemerintahan Pakatan Harapan campur dengan PH 2.0 ni. Teruk betul sampaikan KWSP ni mismanaged by this bloody CEO. Boleh tangkap Boleh. Kau boleh bayang tak apa aku cakap ni? Jadi Dia kena ingat the first thing dia nak buat ialah 500 saja. Dan ketika itulah kenyataan bodoh ni keluar. Bukan ketika nak menunaikan yang kedua tu. Below 90,000 9,000. Yang above 90,000 10% but not exceeding 60,000 ringgit. Ya. Okey dah, Datuk. Kau Faham? Apa lagi soalan? Itu dia untuk malam ni, Datuk. Takkan pendek sangat. Pendek tak pendek, dapat 5 minit juga. Okey bang, silakan bang. Ini ada senior, sahabat senior kita nak bertanya soalan. Okey, Datuk. Saya nak tanya sikit. Ya. Kalau dah Ada soalan daripada ni daripada tetamu. Cuba tengok. Okey. Kalau dah keadaan macam ni, dah dapat meramalkan besok, tak dapat sokongan lah misal kata. Ya. Pembentangan ni besok. Jadi kalau begitu macam seolah-olah Maidin ni dah jadi macam telur di hujung tanduk pula. Itu Betul. yang saya bacakan. Betul. Jadi siapa yang Datuk agak-agak lah yang ramalkan yang the next one? PM. Okey, pertama sekali saya nak jawab sikit. Tadi Raja Petra ada kata bahawa
apa yang berlaku di UK. Apabila sesuatu usul tidak diluluskan, maka Perdana Menteri tidak perlu meletakkan jawatan. Ini kena faham. Apa yang Raja Petra ungkapkan tu betul. Cuma bagi orang yang tak meneliti perkataan Raja Petra ni, mereka akan menganggap bahawa kalau bajet tak lulus, Perdana Menteri boleh kekal sebagai Perdana Menteri. Ini kena jelas. Sebenarnya yang Raja Petra cakap tu betul. Kalau sesuatu usul tidak lulus, maka tak semestinya Perdana Menteri itu kena melepaskan jawatan ataupun ianya boleh dianggap sebagai Perdana Menteri kehilangan majoriti di Parlimen. Okey. Itu kalau usul biasa. Contohnya usul kita buat usul supaya akta media baru yang nak dipinda tu dipinda. Contohnya, tapi tak lulus. Akta anti berita palsu tak lulus. Maka itu tak boleh dianggap sebagai Perdana Menteri kehilangan majoriti di Parlimen. Itu boleh dicerita. Tetapi 26 hari bulan ini ialah sesi pengundian untuk meluluskan belanjawan. Kena faham, sekiranya belanjawan pada 26 hari bulan ini pengundian kali pertama untuk di peringkat dasar tidak lulus, bila tak lulus di peringkat dasar, maka dia tidak akan dibincangkan di peringkat jawatankuasa dan tak perlu mengundi di peringkat jawatankuasa. Jadi maknanya tahun depan kaki tangan awam tak ada gaji nak dibayar ni. Dan apa yang dijanjikan oleh Muhyiddin dalam belanjawan tersebut nak diberikan kepada rakyat pada bulan 1 juga tak dapat diberikan. Okey. Jadi saya nak betulkan sedikit bahawa kalau ianya adalah usul biasa, betul apa yang Raja Petra cakap. Dan dia pun cakap usul. Dia tak sebut kalau bajet tak lulus. Tetapi kalau belanjawan tak lulus, negara tidak boleh membelanjakan duit rakyat untuk mengurus negara untuk pembangunan tahun depan, maka secara automatik sekiranya Perdana Menteri itu seorang yang bermaruah, bukan kuku besi, maka dia perlu melepaskan jawatan. Dan hari ini saya nak beritahu, Tan Sri Muhyiddin dan geng-geng C5 dia ni sudah pun bersiap sedia untuk pilihan raya. Sudah pun bersiap sedia untuk pilihan raya kerana dia begitu yakin kalau dia tidak mendapat kelulusan belanjawan ini, dia akan mohon kepada Tuanku untuk membubarkan. Tuanku akan membenarkan pembubaran dan pilihan raya baru bakal diadakan. Ini apa ada dalam perancangan dan dalam kepala geng-geng C5 ataupun geng Muhyiddin dan rakan-rakan pro Perikatan Nasional ni. Tetapi kena ingat juga, Tuanku ni dia seorang yang bijaksana dan begitu menjaga kepentingan rakyat. Dia tak peduli pasal politik ni. Kau nak bergaduh ke apa, dia kata aku dah nasihat kau orang untuk terima belanjawan ni, tapi macam mana nak terima belanjawan kalau belanjawan itu tidak menepati apa yang rakyat mahukan. Dia dah nasihat dulu, sebaik-baiknya berpakat dan terima. Tapi kerajaan tak mau bagi apa yang rakyat nak. So bila rakyat tolak, dia hilang dia punya majoriti dalam parlimen. Maka kalau dia mohon supaya dibubarkan parlimen, adakah Tuanku akan membubarkannya? Abang rasa dia tu bubar tak? Bubar. Tapi adakah Tuanku akan membenarkan pilihan raya diadakan, sedangkan Tuanku baru saja melihat bagaimana pilihan raya negeri Sabah menjadi katalis kepada gelombang kedua COVID-19. Jadi adakah abang rasa bahawa Tuanku akan membenarkan pilihan raya diadakan? Saya tak nampak Tuanku akan membenarkan pilihan raya diadakan. Jadi Muhyiddin dia bolehlah cuba untuk
mempengaruhi tuanku, tapi kena ingat tuanku ni seorang yang bijaksana. Dan bila nak membuat keputusan besar, dia tidak akan membuat keputusan bersendirian. Contohnya macam darurat. Dia boleh buat keputusan tu sendiri. Tetapi apa yang dia buat? Dia panggil semua majlis raja-raja. Dia minta pandangan orang-orang lama ni. Sama juga dulu bila mana Tun Mahathir letak jawatan. Bila dia panggil semua sekali 222 ahli parlimen, tanya nak bubar ke, nak pilihan raya ke, ataupun nak tukar Perdana Menteri. Sebelum dia lantik Perdana Menteri baru, walaupun itu ialah bidang kuasa sepenuhnya dia. Dia boleh lantik Perdana Menteri sendiri. Dia boleh istihad darurat sendiri. Tetapi dia mengambil keputusan untuk mendapat pandangan kawan-kawan. Ini kelebihan tuanku. Jadi saya yakin kalau Muhyiddin sudah bersedia untuk berhadapan dengan pilihan raya, saya yakin pilihan raya itu tidak akan berlaku. Dan kalau tidak berlaku pilihan raya, parlimen dah bubar, tuanku mungkin akan izinkan untuk parlimen dibubarkan. Maknanya semua wakil rakyat ni dah tak ada. Tak ada dah wakil rakyat. Maka tuanku boleh melantik sesiapa saja yang dia mahu. Saya tak nak sebutlah siapa. Tapi saya merasakan ada kemungkinan besar dia akan lantik orang yang paling senior. Contohnya macam Tengku Razali. Orang macam Ketua Institusi Negara. Ataupun Jeneral Angkatan Tentera. Tapi saya harap bukan Ketua Polis Negara. Sudah. Jahanam. Lingkup negara dibuatnya. Yang lain-lain ni okey. Yang lain-lain okey. Ketua Polis Negara. Cuba bayangkan. Pegawai jabatan dia sendiri pun dia kecam sebegitu rupa. Pengarah bahagian narkotik. Dia kata ambil 4 juta sebulan. Kalau kau ada maklumat, ambillah tindakan disiplin kepada pegawai itu. Kenapa nak pergi cerita dekat publik? Bagaimana moral pengarah tu? Pengarah tu satu hal. Tapi bila disebut jabatan narkotik tu, semua anggota bahagian narkotik seluruh Malaysia, macam mana perasaan dia dipandang oleh rakyat sebagai orang yang menerima rasuah. Orang yang boleh dibeli. Cuba bayangkan. Kalau dia ni ada integriti, lain cerita. Dia pun tak ada integriti. Satu jabatan dia mengetawakan. Terang-terang boleh nampak Yasmin Ali, dia seorang tak nampak, kabur. Tak ke? Kalau dia betul ada bukti, tak perlu cerita pada publik. Kita sekarang ni cuba nak memulihkan imej polis. Benda ni dah dilakukan bertahun. Sebab banyak fitnah ke atas polis, orang cuba nak bersihkan imej polis. So, dikala kita cuba membersihkan imej polis, janganlah salah gunakan jabatan tu untuk buat kerja-kerja untuk orang politik bersatu. Dan jangan pula menghina, mengecam, memfitnah. Ni saya boleh cakap fitnah. Pengarah jabatan narkotik ni sudah buat report polis. Ini 500. Ini orang yang patut dipanggil oleh pihak polis untuk siasatan di bawah Seksyen 500. Kerana dia memfitnah pengarah dia. Ini sepatutnya. Kalau dia ada bukti, dia ambil tindakan terus. Kenapa perlu fitnah? Betul tak? Dia IGP. Kalau diarahkan untuk siasat pengarah narkotik ni, mesti ada buka kertas siasatan. Siapa yang berani untuk menidakkan arahan daripada Ketua Polis Negara? So what for you go to the media? Malu tau, malu. Saya faham bagaimana pegawai-pegawai kat bawah ni, bila mana IGP mereka sendiri tidak mempertahankan jabatan, malah sebaliknya balun. Sedangkan dia boleh ambil tindakan. Okey. Berbalik pada soalan saya tadi. Jadi saya masih tak dapat jawapan yang sebenarnya. Saya dah jawab tadi. Tapi yang saya tanya, saya dah jawab. Saya nak tanya Datuk, your personal opinion lah. Ini bukan public lah. Personal opinion saya mudah. Kalau tanya dengan saya, dalam keadaan gawat ni, tak ada orang lain. Siapa tu? Datuk Najib. So, saya ni tak payah tanya soalan ni. Satu Malaysia tahu.
Itu yang saya nak dengar. Kalau saya lah, kalau tanya saya, kan. Tapi kalau tanya orang lain akan kata Dato' Najib ada kes mahkamah. Ya. Kan? Tapi saya nak beritahu, kes mahkamah ini, siapa yang dakwa? Yang dakwa ialah Pakatan Harapan. Betul tak? Yang dakwa ialah musuh politik Barisan Nasional. Apa bukti dia? Bukti dia, semua kes yang melibatkan Dato' Sri Najib, melibatkan Dato' Zahid, melibatkan Tengku Adnan, melibatkan Ahmad Maslan, melibatkan Tan Sri Syaril, melibatkan Bok Mokhtar, melibatkan Aziz Rahim, semua yang melibatkan orang UMNO yang tak nak kompromi dengan Mahathir, semua kena. Kenapa kes yang melibatkan mereka-mereka yang bersekongkol dengan Mahathir tak kena? Macam mana kes Anwar Musa boleh ditutup? Macam mana kes helikopter Hishamuddin boleh ditutup? Jual tanah Mindef boleh ditutup? Kerana mereka bekerjasama dengan Mahathir. Betul tak? Kes yang melibatkan Mas Ermiyati sama-sama dibaca dengan kes Ahmad Maslan. Kenapa tiba-tiba kes Mas Ermiyati hilang? Kenapa kes Tok Pam yang sama juga dituduh menerima duit daripada Dato' Sri Najib, yang kononnya daripada 1MDB, dia bagi pada isteri dia dengan anak dia masuk duit untuk pengundi luar, kes dia tutup, senyap, dia lantik jadi menteri. Jadi kalau kes-kes yang melibatkan kepimpinan bersatu, kepimpinan Pakatan Harapan ni boleh ditutup, Lim Guan Eng, DAP yang sudah didakwa pertuduhan ada pihak pendakwaan ada 60 saksi, 25 dah dipanggil, ada lagi 35, boleh ditutup untuk melantik dia menjadi Menteri Kewangan. Takkan nak jadi Perdana Menteri PM interim setakat 2-3 bulan ke, kan? Paling lama pun 6 bulan lah. Takkan tak boleh. Itu kalau tanya saya. Itu sebab saya tak nak sebut. Jangan tanya saya, kan? Tuan-tuan nak tahu jawapan dia. Saya tak nak orang bodoh daripada saya untuk jadi Perdana Menteri. Itu je, simple. Betul tak? Takkan saya nak sebut Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin tahu apa pasal ekonomi? Dia boleh lawan sifat diplomatik Dato' Sri Najib? Tak boleh. Kita pernah hantar Muhyiddin ni untuk jadi wakil ke negeri China untuk membawa masuk foreign direct investment. Zero. Tapi Dato' Sri Najib pergi. Penghujung 2016. Dia bawa balik 144 bilion foreign direct investment daripada negeri China. Dia pergi ke India. Dia sign 158 bilion. Hanya 7 bilion daripada Malaysia melabur di India buat jalan. Yang lain daripada India masuk ke negara ni. Dia bawa masuk King Salman 31 bilion untuk projek rapid pengerang. Dia pergi lagi negeri China, bawa lagi masuk 31 bilion untuk bandar robotik di Johor. Belum lagi cerita Jerman, France, macam-macam. Jadi kalau kita nak selesaikan masalah kita, nombor satu, kita kena ada pemimpin yang ada kemampuan untuk memulihkan ekonomi. Ini kena faham. Jadi kalau tanya saya, tuan-tuan pun nanti akan kata, wah dia ni balik-balik aja. Nak buat macam mana? Saya dah berada bersama dengan Mahathir. Zaman Mahathir saya pernah berada. Zaman Anwar Ibrahim saya pernah berada. Zaman Muhyiddin saya pernah berada. Zaman Najib pun saya pernah berada. Jadi saya dah tengok dan saya dah nilai. Hanya orang gila lah kalau Najib ni tak bagus, dia bermati-matian untuk pastikan bahawa Najib ni boleh jadi Perdana Menteri balik. Orang gila je. Sebab apa saya begitu yakin dengan Najib? Sebab saya yakin bahawa dia difitnah. So bila dia difitnah, orang yang memfitnah ni betul dia ada pengalaman 22 tahun jadi Perdana Menteri. Tetapi bila dia memberikan janji-janji yang tak masuk akal, 60 janji nak tunaikan, contohnya buat lebuh raya Utara Selatan ni, dia nak bagi free semua sekali, tol-tol semua nak hapuskan. Itu dia dah menelan belanja 380 bilion. Habis duit Dato' Sri Najib tinggalkan Reserve Bank negara tu 435 bilion. Tertinggi dalam sejarah. Boleh lenyap macam tu je. Tak boleh nak biayai import tertangguh lagi dah, kalau ikut otak Pakatan Harapan. Jadi saya yakin bahawa
rakyat akhirnya akan sedar bahawa apa yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan tak mungkin dapat ditunaikan. Dan Alhamdulillah, lagi belum jatuh kerajaan saya dah sebut, dah jatuh, kerajaan baru dah jatuh 2 tahun. Dan terbukti memang mereka tak tunaikan janji. Yang mereka tunaikan hanya satu je, janji bodoh, iaitu untuk menghapuskan GST. Dan ini menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang lebih parah kerana antara GST dengan SST, negara boleh dapat ekstra 30 bilion setahun. 30 bilion. So, bila hilang 30 bilion ni, dan setiap tahun ni, peningkatan GST ni lebih kurang 3.9 bilion. Ini kalau nak compare 2016 dengan 2017. So, bila hilang ini, apa yang Najib bagi pada rakyat? Bagi bantuan awal persekolahan, bagi BRIM, bagi bantuan untuk mahasiswa, voucher tunai, kemudian ditukar menjadi kad siswa, sebelum tu dipanggil voucher buku, bantuan kepada nelayan, bantuan kepada pesawah padi, bantuan musim tengkujuh untuk penoreh getah, semua lenyap. Takkan tak boleh baca benda mudah macam ini? Itu sebab saya begitu konsisten. Saya yakin bahawa apa yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib ni hanya bersifat sementara. The moment rakyat dah tahu bahawa PH ni memang telah memfitnah Datuk Seri Najib, dan PH ni kaki kencing, akhirnya rakyat akan kembali kepada Barisan Nasional. Dan dah terbukti. Dah terbukti. Akan tiba masanya, saya dah bayangkan dah. Bila kita kalah tu, saya cakap akan tiba masanya satu hari nanti Datuk Seri Najib tak perlu lagi berceramah. Kerja dia selfie saja dengan rakyat. Kerana secara automatik, bila rakyat boleh bandingkan antara kepimpinan Datuk Seri Najib dengan kepimpinan Pakatan Harapan di bawah Mahathir, termasuklah Muhyiddin di dalam ni sekali, maka rakyat sudah pasti akan dapat menilai bahawa mereka telah membuat kesilapan. Bukan rakyat semua, rakyat yang bahalul yang mengundi Pakatan Harapan ni. Mereka telah memilih kaca dan telah membuang permata. Ini dia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.